Tajuk yang saya bagi mungkin agak panas dan mungkin agak menyinggung banyak perasaan, tetapi itulah hakikatnya tajuk yang sewajarnya saya keluarkan dalam saya nak mengulas isu ini, yaitu tukang jilat ya. Tukang jilat ini memang dah begitu lama berada dalam parti keadilan ya. Dia bukan semasa dia perkara ini berlaku mungkin lebih kurang sekitar setelah penubuhan parti ya, dan setelah setelah Azmin Ali telah pun menguasai dalaman parti. Jadi apabila saya kata tukang jilat ini dia beberapa kategori lah. Untuk yang anak-anak muda yang sekarang dan untuk orang-orang yang lama. Orang-orang yang lama ni dia pun terbahagi kepada dua. Yang terbahagi kepada dua ni, yang satu kepada Nur Izzah, yang satu kepada Anwar Ibrahim. Yang kepada Anwar Ibrahim ini tadi, mereka ini pun pergi kepada Nur Izzah sekarang ini. Tukang-tukang jilat ini adalah mereka-mereka yang sebenarnya tidak berapa mendapat tempat dalam parti. Orang-orang ini sebenarnya tidak berapa tidak berapa mendapat tempat di rakyat tau. Contohnya mereka-mereka ini sebenarnya tidak berapa konsisten dalam contohnya mereka jadi ketua cabang, mereka di peringkat negeri, di peringkat dan sebagainya, di peringkat pusat. Mereka-mereka ini sebenarnya politik mereka naik turun. Ada yang langsung turun, ada yang prestasi langsung buruk. Dan kerja mereka sekarang adalah menjilat Nurul Izzah. Kenapa saya meletakkan Nurul Izzah di situ? Sebenarnya saya melihat begini tau. Sosok Nurul Izzah ni sebenarnya tidak salah. Sosok Anwar Ibrahim ni walaupun ada pandangan yang menyatakan bahawa ini semua salah Anwar Ibrahim kerana beliaulah yang nak buat perkara ni macam ni, ataupun dialah yang menolak Nurul Izzah ni untuk bertanding dan sebagainya. Dia tanpa begini pun, tanpa pemilihan parti ini pun, puak-puak ini bergayut dengan Nurul Izzah. Kenapa mereka bergayut dengan Nurul Izzah? Kerana Nurul Izzah ni adalah anak Anwar Ibrahim. Dan siapa pun yang berkuasa selagi daripada Parti Keadilan, kalau di-tweet saja dengan Nurul Izzah pasti akan segera. Contoh ya. Kalau saya rapat dengan Nurul Izzah ya, saya nak minta bantuan lah dengan Supol ke, dengan Menteri ke. Kalau saya komplain dengan Nurul Izzah telefon ataupun chat orang itu, saya rasa terus je akan dapat apa yang saya inginkan. Jadi dalam isu ini sebenarnya Nurul Izzah ni sedang dijadikan boneka puak penjilat, kerana Anwar Ibrahim Perdana Menteri, dia tidak ada masa untuk melayan penjilat-penjilat ni. Jadi mereka-mereka ini bergayut dengan Nurul Izzah. Kalau kita tengok sekarang ini, apabila isu yang melibatkan apa yang Rafizi katakan ini, melibatkan perlembagaan, melibatkan perundangan negara ni. Kalau kita tengok hari ini, di sisi mereka yang sedang menang sekarang ini, ataupun di sisi mereka yang bersama dengan Nurul Izzah ni, mereka keluarkan kenyataan media macam-macam lah untuk menjawab isu ini. Tetapi kenapa Badan Peguam berarak demi institusi kehakiman? Ini yang kita boleh nampak tau. Jadi itulah yang antaranya. Dan tugas mereka ini tadi, mereka ni sebenarnya tidak dapat bergayut dengan Rafizi Lamli. Mereka duduk dalam parti politik, konon-kononnya berjuang untuk parti, dan mereka ni sukanya memang bergayut. Dia cari pemimpin-pemimpinnya dekat atas ni, dia nak bergayut ni. Kerja dia nak bergayut sampai ke sudah tau. Dan dia tak dapat, caranya memang cari Nurul Izzah. Tak dapat bergayut dengan Rafizi Lamli, bergayut dengan Nurul Izzah. Hujung-hujung angkat jalan Nurul Izzah kan. Sebab Nurul Izzah anak Anwar. Itulah yang ada dalam parti ini. Mereka-mereka ni dua, dan banyak tahu dia orang ni penjilat ni. Mereka-mereka ni dulu dengan Azmin, dia jilat Azmin lah. Sebab itu dipanggil kartel juga. Dan sekarang ini mereka yang konon-konon pejuang ni, sebagiannya memang betul-betul kartel lah. Dan saya kenal pasti mereka-mereka ini. Di seluruh Malaysia ni pun saya ramai yang saya kenal. Jadi tak payahlah macam kesi-kesi nak melenting. Kau sedar dulu. Kau masuk dalam parti ini dulu. Masa Azmin kau sokong Azmin, masa ni kau sokong ni, masa tu macam ni. Sebab apa? Dia tak nak mengaku dia kartel. Sebab dia bukan kartel, betul. Betul dia bukan kartel. Dia penjilat. Kerja dia duduk dalam politik mencari makan. Ramai. Tak percaya tengok. Orang yang rapat dengan Nurul Izzah ni, yang sekarang ini ya, saya nak mereka buktikan di Pilihan Raya Negeri Sabah, saya nak mereka buktikan di Melaka, mereka kena buktikan dekat Sarawak. Dan mereka kena buktikan diri mereka di PRU ke-16 yang akan datang. Jika mereka gagal, dia akan memberi impak yang besar. Penjilat ni, dia tak pentingkan apa-apa tau. Dalam parti ini, dia hanya cakap perjuangan yang kosong. Dia cakap, tak apa kita sabar, tak apa kita perjuangkan Anwar Ibrahim. Bohong. Dia salah satunya juga, antaranya,
Mereka-mereka ini pun tak dapat tempat di parti-parti lain tau. Kalau mereka nak pergi lagi keluar daripada parti, mereka ini tak ada tempat. Parti lain pun tak nak. Kerana tidak ada value kepada parti lain. Nilai tak ada. Jadi mereka yang ada ni, itulah yang menyusahkan parti sekarang. Dan parti ini lemah disebabkan oleh perkara ini. Dan orang macam-macam kami ini, kenapa saya menentang perkara ini? Kerana benda ni lah. Tapi bila saya kata macam ni, kamu pun jilat. Kamu jilat Rafizi. Kamu jilat orang ni. Saya bukan jilat. Saya tak dapat apa pun daripada saya menyokong Rafizi. Tapi saya nak beritahu, kamu orang memang dapat apa yang kamu dapat. Sebenarnya. Jadi inilah yang saya nampak. Jadi kasihan Nurul Izzah. Nurul Izzah sebenarnya jadi boneka tau. Tak percaya cakap saya. Moga-moga kita yang menonton channel saya ni panjang umur. Kita semua ni panjang umur. Dalam 10 tahun, 15 tahun ya. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah tua, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Wan Azizah dah tua, ataupun kalau dipanjangkan umur sihat dan sudah tua lah kan. Dalam 10 ke 15 tahun. Tak percaya cakap saya, kita tengok. Nurul Izzah yang diangkat oleh mereka ni, mereka akan tendang macam mana mereka buat Rafizi Lamli ni. Orang macam ni juga. Waktu dia orang kata, reformasi ini dia dah tolak tepi lagi. Lepas tu dia kata, bukan semestinya anak presiden, ayat tu pula kan. Di waktu itu, puak-puak ini, kalau ada tokoh macam Rafizi Lamli, dia akan pergi bergayut pula. Dia pergi bergayut. Sebab itu dulu, kalau kawan-kawan ingat, waktu PH 1.0, ramai orang-orang parti merungut. Merungut sebab waktu itu Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri, banyak orang-orang kita tak dapat jawatan. Merungut orang-orang ni. Orang-orang ni yang merungut. Kami tak dapat jawatan ni, kami tak dapat jawatan ni kan. Jadi bila kita kerajaan sekarang ini, kita pun, itulah kesempatan mereka. Jadi saya kasihan kepada Nurul Izzah yang menjadi boneka dalam isu ini. Yang mana kebaikan Nurul Izzah ini tadi digunakan oleh puak-puak ini bukan untuk menguatkan parti. Saya tak kata semua ya. Dalam 50 mereka yang orang kata bakal-bakal nak jadi calon ni lah. Dalam 50 orang yang nak bakal-bakal jadi calon DUN, bakal-bakal jadi calon parlimen, kamu orang tahu tak? Dalam 50 orang ni, mungkin ada 5 orang ataupun 10 orang lah. Bukan 50 orang lah, dalam 100 orang lah. Dalam 100 orang yang mengangkat Nurul Izzah ni, dalam 10 orang aja. Dalam 100 orang, 10 orang aja betul-betul mereka punya kuasaan tu boleh menang, boleh konsisten menang. Kalau tak percaya, kawan-kawan pergi tengok. Yang rata-rata bersama dengan Nurul Izzah sekarang ini bukan saya cakap yang dah jadi menteri itu ya. Yang Kesi ini, yang Kesi, yang ketua wanita, yang AMK. Kesi, ketua yang wanita cabang, ketua wanita cabang, dan juga ketua cabang. 3 nih. 3 serangkai ini. Kesi, ketua wanita cabang, ketua Angkatan Muda cabang. Ini mereka-mereka yang akan bertanding tau. Mereka-mereka yang memberi pengaruh untuk kemenangan. Yang mana yang menyokong Nurul Izzah. Kawan-kawan tengok Tak percaya cakap saya. Dalam 100 mereka, dalam 100 tau, ada 10 atau 5 aja yang betul-betul boleh menang. Yang lain tu, dia gunakan jawatan itu untuk dia keluar kenyataan media, untuk dan ni. Tapi padahal dia tak ada apa pun dekat kawasan. Banyak yang saya tengok, saya perhati, keluar kenyataan media, duk bising dekat TikTok, duk bising dekat media-media sosial ni. Kawasan dia sangat menyedihkan. Jadi benda ni saya mengulas isu ini kerana hari ini sebab saya tengok beberapa kenyataan media menyerang Rafizi Lamli dan 9 orang ahli parlimen yang membuat orang kata baru-baru ini buat kenyataan media itu dan akhirnya saya tengok parti menyerang mereka. Orang-orang parti menyerang mereka. Kan? Sebab itu saya kata mereka cuba pertahankan benda yang rakyat nampak tau. Jadi kita punya parti sekarang nak dikritik tak boleh. Nak diulas tak boleh. Mereka nak duduk diam-diam. Ingat boleh selamat? Tak selamat. Dah tak selamat. Sebab penjilat terlalu banyak. Kalau menjilat, dapat manfaat untuk rakyat. Untuk dia sendiri boleh menambah kursi tak apa. Tapi penjilat ini tak menambah value dalam kekuatan parti. Tak percaya cakap saya, kita tengok. Berapa banyak cabang Parti Keadilan dekat Sarawak ni? Dekat Sarawak, dekat Malaysia ni. Cabang Parti Keadilan dekat Malaysia ni 222 cabang. Berapa kerusi kita menang?
30. 30 tahu, 222 kita menang 30. Tahu? Di peringkat DUN. DUN lagi banyak. DUN beratus DUN. Di peringkat DUN, PKA hanya ada 37 kursi. 37 kursi aja. Sebab itu saya tengok benda ni kan. Yang duk berkokok paling banyak berkokok ni kuasaan dia macam tai. Lebih baik yang duduk diam-diam, itu saya percaya. Itu silap-silap dia punya tempat lagi bagus. Tetapi yang mana yang berkokok ni, yang lebih-lebih kat media-media sosial ni, grup-grup ni, kau pergi tengok kuasaan dia. Ada yang tegur-tegur saya dan sebagainya. Daniel punya kuasaan pun macam sial. Saya punya kuasaan menyumbang 1 kursi untuk Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Orang yang kritik saya tu, kursi dia tak ada menyumbang kepada Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Nah, tengoklah. Penyokong kita ramai, saya cakap betul. Saya ada berbincang beberapa kali lah dengan kepimpinan DAP dan sebagainya, kawan saya ramai juga dalam DAP. PHS ni rosak. PHS ni rosak ya, disebabkan oleh PKA. PKA banyak rosakkan kawasan. Cabang tu banyak dirosakkan oleh orang PKA. Masuk pemilihan parti, berlaku perkara-perkara yang akhirnya menyebabkan rosak pengundi. Pengundi yang ada PHS saja, pengundi PHS. Kebanyakannya pengundi DAP lah, kawasan campuran. Dan penyokong PHS. Kalau pengundi PKA ni tak ada. Kebanyakannya. Yang kita duk bangga, banyak. Ini hakikat dia. Yang duk bercakap tu mana buat analisa. Yang buat analisa ni seorang. Seorang dia buat analisa dekat underground dan sebagainya. Mereka tu bercakap je, dia tak tahu pun. Sebab itu kalau kawasan tu tak ada PHS, tak ada DAP, tak ada amanah umpamanya, nomor 1 memang DAP lah. Susah kita. Kecuali kalau kawasan tu ada kursi DAP. Di situ kita ada konsisten sedikit sebab kita ada pengundi PHS daripada pengundi DAP ni tadi. Tapi kalau kita harapkan kawasan itu PKA totok-totok, banyak yang kuyup. Saya cakap saya. Siapa nak ni mempersoalkan? Adalah 1-2 kawasan yang okey tu, yang memang betul kursi PKA kita boleh menang betul. Tetapi hakikatnya macam tu. Jadi kita ni sombong angkuh, pemimpin kita pun bila tengok orang macam saya ni pun dia ni. Tapi kau jangan marah dengan saya sebab itu berlaku. Inilah yang saya nak cakap. Benda-benda ni. Kritikan macam ini memang parti tak sukalah. Memang kawan-kawan dalam parti tak sukalah. Tetapi suka atau tidak, ini berlaku. Yang nak bercakap dalam grup macam dia lah paling hebat tu, kau pergi tengok kawasan dia. Pergi tengok kawasan dia. Meeting cabang pun meleleh air mata nak buat ni. Meeting cabang tu. Kan? Cukup tak cukup orang. Jadi dia orang ni nak menjatuhkan orang yang hebat dengan mereka ramai. Sebab mereka ramai kan. Penjilat ni memang dah ramai. Takkanlah sedikit kan. Namanya penjilat. Banyak kawan-kawan saya dulu yang saya tanya, kenapa kena sokong Nurul Izzah? Sebelum pemilihan parti itu, saya dah buat analisa tau. Saya tanyalah kawan saya, kenapa nak sokong Nurul Izzah ni tiba-tiba ni? Kenapa nak sokong Saifuddin ni tiba-tiba? Alasan dia, Rafizi tak bantu kawasan. Alasan dia, Rafizi tak memberi apa-apa input dekat ahli di bawah. Temenung saya. Habis kerajaan ni tertubuh sebab Rafizi ke? Sebab Anwar Ibrahim ke? Sebab Nurul Izzah ke? Sebab Puak Menteri ni ke? Tidak. Kerajaan ni tertubuh disebabkan kesatuan kita, parti kita, keseluruhannya. Kalau Rafizi tak turun kawasan tapi menteri lain turun, itulah dia Rafizi. Itulah dia Anwar Ibrahim. Itulah namanya kesatuan yang kita dah ada. Jadi mereka mendoktrinkan perkara itu. Jadi saya ingat orang-orang dalam PKA ni, pemimpin-pemimpin terutamanya KC, saya ingat mereka bijak. Tapi rupa-rupanya mereka terstuck kerana nak menjilat, kerana duit. Dan saya tanyalah, dia cakap, kalau kita sokong mereka senang dapat peruntukan sembar. Oh, macam ini pula. Jadi parti ini kedepannya dalam hati saya. Jadi parti ini kedepannya siapa tak sokong kepada satu benda yang kita lihat tak betul, maka kawasan kita itu akan dibiar. So tidak ada. Kalau macam ini cerita dia, maksudnya kalau kawasan saya bagus, kawasan anda tidak bagus, tapi kerana anda menjilat kepada Nurul Izzah, maka akan dibantu. Tetapi kawasan ini confirm tak boleh menang. Kan? So PKR akan terus macam ni ya.
PKI akan terus macam tu. Kita mengagungkan mereka yang pandai membodek, tetapi kau dah tahu dah kawasan tak menang, tapi kau konsisten dekat situ. Tak akan pergi. Kalau menurut saya, kawasan yang konsisten boleh menang, kita kena push dekat sana. Bila kawasan ini boleh menang, kita dah menambahkan kita punya bilangan ahli parlimen, kita dah menambahkan bilangan adun, kekuatan kita dah ada sebab kita dah ramai YB, maka di situ kita boleh push dekat kawasan yang lemah ini tadi. Tapi kalau kita pergi dekat kawasan yang lemah, kawasan yang bagus kita tinggalkan dan akhirnya tak apa-apa. So inilah, saya dah lama lah benda ni, saya nak bercakap benda ni kan. Tapi tak tahu bagaimana nak mulakan. Tetapi kalau ini politik yang PKA nak buat, yang geng-geng lama, geng-geng yang pertengahan, geng-geng baru, kamu orang nak buat kerja ini, nak menjilat yang tak tentu hala, duduk dalam politik. Saya sangat yakin, politik kamu pun tak akan lama. Yang penjilat ni politik dah lama. Yang geng jilat ni politik dah lama. Tetapi tokoh-tokoh yang kamu angkat ni tak lama. Tak percaya, kita boleh tengok. Contohlah, maaf cakap lah, orang macam Rabanan tak lama dalam PKA. Tak percaya, tengok. Satu penggal, dua penggal, dah tak ada dah Rabanan. Ini satu penggal lah, dua penggal kita tak tahu. Masih dalam tangan lagi, kita tengok. Contoh ya. Dan beberapa yang lain, yang ada sekarang ni, tak akan lama. Tetapi penjilat tu tetap ada lah. Tokoh yang mereka angkat tak akan lama. Tetapi kaki-kaki jilat ini tetap ada, dia tetap ada di dalam parti kerana mereka dah bertapak di dalam parti. Dah begitu lama. Dan orang-orang ini akan cuba untuk mengekalkan diri dia. Kawasan dia tak akan berganjak maju. Ahli-ahli dekat situ tak akan ada. Ahli-ahli dekat kawasan dia tu yang nak menjadi di bawah dia. Sebab apa? Dia tidak dapat berani, dia tak berani nak mencari orang kata keahlian baru yang hebat-hebat ni kerana takut lawan dia. Dia tak berani. Dia tak berani buat keahlian baru ni kerana takut orang-orang ni lawan dia. Jadi dia kekal lah. Dia kekal macam tu berpuluh-puluh tahun. Jadilah ketua dekat kawasan tu, dekat cabang tu berpuluh-puluh tahun. Kalau lawan pun adalah penipuan sana, penipuan sini. Itulah yang jadi yang sekarang ini. Kepala tanpa badan, badan tanpa kepala. Ini dia akan jadi macam ni. Jadi kita punya kawasan tu tak akan konsisten bagus dan akhirnya tak dapat. Ni, pemilihan parti ni. Badan tanpa kepala, kepala tanpa badan ni. Kamu ingat ini satu perkara yang bagus ke? Tak bagus. Ini sangat-sangat tak bagus. Di mana kawasan yang badan tanpa kepala, kepala tanpa badan ini dia akan menyebabkan kita kehilangan banyak kursi di situ. Contoh ya. Sekarang ni dia jadi KC. Badan ini daripada orang lain. Orang ini dah tak setuju nih. Kalau dekat sana dah ada 20 orang yang sakit hati dengan KC yang menang ni tadi, kan? Dia dah merosak kawasan itu. 20 keluarga. Kalau dah berkeluarga, 20 keluarga dah cukup untuk memperak-perandakan kamu di sana. Kalau kata badan menang, badan yang ni pergi pula, yang tak ni pula naik, sama. Dia tidak memberi satu faedah kepada parti itu. Sangat-sangat merosakkan. Mereka fikir senang-senang nak menyelesaikan masalah itu. Sebab saya tahu, kawasan saya waktu berlakunya langkah Sheraton mengikut Azmin Ali, kawasan saya adalah antara yang terjejas. 3 tahun saya ambil alih. Penggal pertama jadi KC sampai alih sampai sekarang. Bukan senang saya nak ni, tapi disebabkan saya mungkin orang dekat kawasan masih percaya lah. Disebabkan saya. Tapi kalau tokoh lain, tobat mereka tak nak dengar. Diorang akan cakap politik ni sama. Inilah berlaku sekarang ni dalam parti ni. Sekarang ni memanglah mereka berbahagia lah dengan kerja ni. Mereka ingat ini satu pemilihan yang macam dulu. Mereka nak samakan. Dulu kami pun kalah. Kami okey je. Dulu kami pun begini pun okey je. Tak, kali ini pemilihan ni tak sama. Pemilihan kali ini dilihat lawak lah, sangat lawak. Sangat menipu lah orang kata. Bayangkan lah. Apa yang kita boleh lihat ya. Saya nak ulas kembali itulah. Rafizi Lamli tiba-tiba kalah dengan Nurul Izzah. Sedangkan penyokong Rafizi Lamli semasa pemilihan parti yang lepas tu terlalu banyak tau. Saifuddin Nasution kalah betul-betul banyak tau. So tiba-tiba kita tengok 3,000 je kan. So dengan pengundian yang menggunakan blockchain KYC ni kan. So tak apalah. Dalam isu itu saya tak ada masalah lah. Tak apalah. Tapi kita betul-betul berjaya tak mengubah kehendak kamu itu yang bukan selari dengan kehendak akar umbi. Kehendak yang dibuat ini adalah kehendak nafsu mereka yang nak mempertahankan kuasa. Kehendak ni.
kehendak pilihan raya parti ini kali ini adalah kehendak nafsu mereka yang gila kuasa, bukan kehendak akar umbi tau. Ni beza dia. Ini bukan kehendak akar umbi ya, ini kehendak hawa nafsu. Pemilihan parti. Takut sangat biar nak menang, biar nak ni kan. Pergi tukar blockchain. Nak ambil undi tak sampai 20,000 pun. Pilihan raya umum ni berlaku dekat Malaysia tau, pilihan raya umum. Pilihan raya negeri, kan? Menggunakan satu sistem pengundian yang efisien je. Pengundian parti ni parti. Macam tai. Macam mana? Pengundian parti macam tai. Kalau parti pun kita tak boleh urus, nak uruskan rakyat. Macam ni. Saya kritik lah. Parti pun pemimpin parti tak boleh uruskan dengan baik. Kau sibuk nak urus rakyat. Yang ada tu sekarang ni. Penjilat-penjilat ni. Sebab itulah tak berjaya. Sebab tu kita tak boleh menang banyak kursi. Nak menang banyak kursi apa? Urus parti tak betul. Saya kritik. Nak jadi pemimpin parti, urus parti tak boleh. Tak percaya cakap saya, nanti kita tengok. 15 tahun, tak payah 15 tahun, mungkin dalam 10 tahun pun. Izzah akan digolekkan oleh mereka setelah Anwar tak ada kuasa. Tak ada orang pandang Izzah dah. Dan kita akan tengok muka ni lagi lah. Yang penjilat-penjilat ni lagi lah. Saya cuma satu je. Kau orang nak tendang aku, kau orang nak gantung aku, nak buat apa dengan aku tak ada masalah. Itu satu poin saya. Sebab perjuangan saya memang macam ni ya. Kau tak betul, saya balun. Parti tak betul, saya balun. Tapi saya doakan. Yang mana yang masih menyokong parti ataupun menyokong Rafizi Ramli, kita doakan. Kalau Rafizi Ramli tak dapat pun jadi presiden parti, kita harap ada satu pemimpin yang macam Rafizi Ramli. Kita tengok. Kita tengoklah. Puak-puak ni, macam mana mereka. Tapi susah lah dalam PKR nak cari orang yang macam Rafizi Ramli itu susah lah. Sebab penjilat-penjilat ni bukan cokingan-cokingan orang tau. Mulut manis, bijak. Bukan cokingan-cokingan orang penjilat ni. Penjilat ni dia dah buku dia. Buku ilmu penjilat dia dah tebal. Kalau setakat orang macam saya ni memang tak ada cana. Penjilat ni kalau Anwar Ibrahim ada, ini penjilat ni ramai ni. Dia lah duduk kan. Di setiap negeri sama semua ada lah. Nanti bila cakapnya ni kau pun sama, cuma kau tak ada ruang, orang katakan. Tak kisahlah, saya bukan nak ruang itu pun. Kau buatlah kerja kau orang. Cuma apa yang saya rasa, saya rasa. Apa yang tak puas hati, saya cakap. Itulah. Ini bukan serangan daripada dalaman parti, tapi apa yang berlaku dalam parti supaya orang tahu. Saya tak nak berbohong dengan rakyat. Kita jangan nak kerja kita berbohong dengan rakyat aja. Nak jadi pemimpin, kan? Nak menjadi pemimpin rakyat, kau bohong dengan rakyat, kau bohong dengan orang, buat apa? Nak jadi pemimpin rakyat kena jujur lah. Sebab itu saya dalam politik, dalam apa pun, kita dulu apa? Kita paling tak suka kalau pemimpin-pemimpin ni ada secret di antara mereka yang dia kata, tak payahlah kita cerita dekat rakyat, mereka ni bukan level kita. Zaman itu saya tidak mau lagi. Sebab itu saya masuk politik pun saya, apa yang boleh bercakap dengan orang pun saya akan cakap. Sebab dia manusia. Dia pun ada akal, bukan kau seorang yang bijak. Kita kena dengar pandangan dia pula nanti kan. Jadi itulah dia. Jadi banyaklah kan yang memang daripada dulu tak puas hati dengan saya. Banyak ketua-ketua ni yang tak puas hati dengan saya, ketua-ketua cabang ni banyak tak puas hati dengan saya. Tak payah dengki lah dengan saya kan. Kau jadilah ketua cabang tu semua hidup engkau. Kena sangat kau dengan ketua cabang kau tu kawasan tak menang-menang buat apa? Orang pergi politik ni nak membawa kebaikan kepada parti itu apa dia? Harus menang. Kawasan kau harus menyumbang satu kerusi untuk parti. Kalau tak ada kerusi dekat parti, dah naik muak saya dengar. Aku dah lama duduk dalam parti ni. Aku ni, orang reform ni aku ni. Saya tengok muka dia kan. Ku hormatlah engkau berjuang lama, penyokong lama kan. Tapi engkau jadi ketua dekat sana, kawasan kau tak menang-menang. Macam tu je bertanding, kalah, satu hal, hilang deposit lagi. Dah 27 tahun. Macam tu lagi. Ini lagi saya nak tengok, kita dah jadi kerajaan. Kita dah jadi kerajaan, saya nak tengok pula kesi-kesi ini bertanding. Kalau kalah dalam pilihan raya negeri, dalam pilihan raya umum, kalau kalah lagi orang-orang ni kau orang pencen lah, yang menyusahkan orang lah. Kau jilat tak habis-habis. Kau berhenti jadi ahli biasa biar orang lain naik. Inilah perosak parti sebenarnya orang ni. Pertahankan jawatan tak bagi kepada orang muda. Tak menang-menang ni. Siapa yang terasa lah. Banyak yang pedas telinga ni bila Daniel cakapnya ni kan.
Saya tak tahu berapa banyak jasa dia tu. Jasa-jasa dia tu saya tak tahu berapa banyak. Ya betul kita sumbang, kita menyokong. Tapi kalau contohnya lah pilihan raya berlaku di kawasan kita ya. Betul kamu sokong parti keadilan, tapi calon kamu pun kalah. Tak ada apa-apa tau. Kawasan tu tak jadi apa tau cerita dia. Kawasan tu perlu kau undi, Pakatan Harapan, calon tu menang. Dan akhirnya dia menambah kursi kepada Anwar Ibrahim. Itu dia, itu betul. Ini tak ada. Kawasan tu kalah. DAP kalah, PKA kalah, Amanah kalah. Tak ada maknanya, tak ada value-nya. Kawasan tu tak ada value pada saya. Kau kena kerja kuat lagi. Tak payah kerja nak orang kata nak menyondol je kerja, nak menjilat je kerja, apa faedah tak ada. Pahit kan? Apa yang saya cakap ni selalu pahit. Tapi itulah pahit lah. Siapa suruh engkau orang bercakap banyak tapi kosong? Kata orang lama tapi tak nampak-nampak apa pun sumbangan. Sumbangan kan ada tahu. Apa yang kamu nak cakap dengan itu? Biar kami ni dengar. Macam Rafizi. Contohnya. Okey lah. Bertanding menang aja kerjanya. Okey lah. Dah perjuangan dia membongkar isu itu ini. Waktu kita dapat 50 kerusi itu, 47 kerusi itu, waktu tu orang kata agung-agungkan Nurul Izzah tu. Orang ingat kalau Rafizi tak bongkarkan isu 1MDB, satu Malaysia, rakyat Malaysia tolak Najib, kamu ingat kita boleh dapat 47 kerusi ke menang? Kalau tanpa Rafizi Ramli bongkarkan isu 1MDB, SRC, lembu dalam kondo, ingat kita boleh dapat 47 kursi. Siapa boleh cakap? Dan Sarawak pun tak keluar daripada BN hari ini. Jadi benda tu kena ingat lah. Sebab tu saya kadang-kadang gelak aja. Sebab tu mana-mana hujah dia orang ni yang nak kata sokong Anwar Ibrahim, Rafizi ni khianat parti dan sebagainya. Tak ya. Tanpa itu, daripada situlah kita ni boleh sampai jadi kerajaan. Daripada situ lah. Isu 1MDB yang dibongkar oleh Rafizi dan geng dia ni lah. Bukan oleh puak-puak ni tiba-tiba aja gitu. Isu 1MDB ni tak ada. Ni pun mereka duduk diam je, main selamat dekat tepi. Saya Malim Su, Tuan Daniel, balun damai kau. Saya bukan balun, cuma saya nak mengingatkan kita ni supaya kita sedar. Bila kita sedar nanti kita dah terlambat. Tapi benda ni tak akan menyedarkan kita. Sebab dalam pemilihan parti ini, selepas pemilihan parti ini banyaklah mereka-mereka ni dah hidup senang lah semua. So dia tak akan menyedarkan. Dia menambahkan keparahan yang ada lah, yang saya nampak. Tapi tak apalah. Saya tak ada masalah sebab saya tahu. Macam saya tahu perjuangan saya macam mana untuk parti nanti. Tugas saya satu saya fikir. Kalau saya tak berjaya menyumbangkan kursi untuk parti di kawasan saya, tak guna saya bercakap. Saya kena menyumbangkan kursi untuk parti. Itulah matlamat untuk kita nak kata bahawa kita sokong Anwar Ibrahim, kita sokong parti, kita jaga parti, matlamatnya itu. Sebab itu sesiapa yang nasihat saya, terutamanya di Sarawak tu, banyak saya tak boleh dengar. Bukan saya sombong dan angkuh, sebab saya akan tengok. Kamu nasihat saya, kawasan kau berpuluh-puluh tahun tak menang. Menyumbang satu kursi tak ada. Nasihat saya macam mana? Baik kau nasihat kawasan kau dulu suruh menang. Itu saya. Jadi memang pahit. Memang pahit benda ni. Tapi saya begitu. Bunyinya pun macam sombong. Sebab kena saya macam tu. Kalau saya rendah-rendah, kena pijak. Bila saya keras-keras, lawan saya satu orang. Tak apalah. Kalau lawan saya tiap hari lawan saya kan. Tapi kau punya kawasan pun macam tai, buat apa? Lawan saya semata-mata. Nak jatuhkan saya apa yang kau dapat? Dia sendiri tak dapat apa tau. Dengan kebodohan dia tu. Tak payah. Nak main politik dengan saya kan. Politik dia pun sejengkal aja. Politik untuk nak khianat kawan dia. Untuk nak tikam belakang kawan dia banyak. Dia orang ni. Politik yang macam tu yang banyak dalam PKA ni. Politik yang okey. Daniel ni tak boleh ni. Kita tak boleh angkat dia ni. Daniel ni macam ni. Itu banyak dalam PKA sekarang ni. Politik untuk jatuhkan kawan dia. Politik yang kalau ada orang yang hebat, dia ni. Tapi politik yang nak membawa diri dia untuk kepada rakyat dan masyarakat, tak ada. Tahulah macam mana parti ni. Memang tak payah orang luar, mungkin tak nampak lah sangat. Biasa beritahu, senang. Jadi itulah cerita dia.
Cerita dia, harap-harap Nurul Izzah kena fikir benda ni panjang-panjang ke depannya. Tindakan kamu memang dah salah, kerana kamu memang betul-betul jadikan boneka, itu je. Sebab kamu anak Anwar Ibrahim, dan sebab kalau kamu bersuara memang akan terus boleh dapat, dan mereka ini terus kekalkan diri mereka macam tu, tetapi tak memberi value pada parti. Itu saja.